Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang dihormati pengurusi Masjid Qaryah Batu 17 Tuan Haji Marti, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Sia, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnianya, maka pada malam ini kita dapat bersama-sama di masjid yang mulia dan berkat ini untuk kita sama-sama, pertamanya kita salat maghrib berjemaah dan seterusnya kita menambah sedikit ilmu kita berkaitan dengan alam kematian dan alam akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan kita dan mengurniakan taufik dan hidayah kepada kita semua, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini kita masuk pada tajuk yang berkaitan juga dengan alam akhirat, iaitu para syuhada ketika dihisap. Bila sebut syuhada ni, artinya maksudnya ialah seperti mana yang diketahui umum, iaitu mereka-mereka yang mati di medan perang. Umat Islam yang mati di medan perang, berperang dengan orang kafir, maka kematian mereka dipanggil kematian syahid. Dan mati syahid ni keistimewaannya, dia tidak payah dikapankan, disemayangkan, terus dikebumikan saja, dengan darah-darah yang ada pada baju dia. Itu keistimewaan mati syahid bila mereka mati di medan perang. Tapi keistimewaan yang lain bila mereka berada di alam akhirat, mereka mendapat keringanan yang lebih ringan daripada orang lain lah. Maknanya di segi meniti siratul mustaqim dan sebagainya, dan mereka akan dimasukkan ke dalam syurga, insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Menurut sebahagian ulama bahawa para nabi dan syuhada akan tetap dihisap. Para nabi dan para orang-orang yang mati syahid tetap juga akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ni tetaplah kena hisap, macam orang awam macam kita ni yang tidak melibatkan diri dalam peperang dan tak mati syahid, Sebab dalam Islam ni ada 7 kategori. Satu yang paling tinggi sekali, nabi-nabi dan rasul-rasul. Yang kedua, para siddiqin. Yang ketiga, para syuhada. Ini orang-orang yang paling tinggi sekali kedudukan dia. Kemudian para awliya, wali-wali Allah. Yang keempat, yang kelima, para salihin. Yang keenam, para orang-orang awam. Dan yang ketujuh ialah orang yang paling bawah sekali di kalangan orang Islam ni, ialah orang yang dipanggil orang-orang asi, iaitu orang yang berderhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kerjanya, hidupnya di dunia ini, Allah bagi umur dia, Allah bagi nikmat pada dia, tapi dia buat perkara-perkara yang maksiat, perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita nak cari ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ialah kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, Allah maktim lana bi husnil khatimah wa la taktim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan, kurniakanlah kesudahan hidupku, kesudahan yang baik, dan jauhkanlah kesudahan hidupku daripada kesudahan yang tidak baik. Ini kita minta. Di antara kesudahan yang baik ialah kita mati syahid di medan perang. Itulah kesudahan yang paling baik sekali bagi orang awam.
sekalipun mereka bukannya ahli ibadah yang sangat kuat beribadah, ahli zikir, khatam Quran, tetapi mereka adalah orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Dan bila mereka pergi perang, mereka gugur di medan perang melawan orang-orang kafir, maka mereka adalah orang-orang yang mati syahid. Dan kedudukan dia iaitu ketiga tertinggi selepas nabi-nabi dan rasul-rasul, para siddiqin iaitu seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan para hawariyun zaman Musa, Isa, dan orang-orang yang mati syahid. Kita boleh capai tak mati syahid ni tuan-tuan? Agak-agak je lah. Boleh juga. Ya. Tunggulah Imam Mahdi keluar dulu. Dan agak macam-macam roman Imam Mahdi dah keluar. Ya. Bukan macam-macam rupa, macam-macam roman lah. Yang ngaku cicit Rasulullah baru ni pun macam seolah-olah mereka nakkan orang ramai mengiktiraf dia je. Sebab Nabi pernah sebut, Imam Mahdi adalah daripada keturunan aku. Ya. Binnya sama, bin Abdullah, Mahdi bin Abdullah. Jadi yang ni keturunan Nabi lah ni yang datang baru ni. Amin apa? Siapa nama dia? Saya lupa lah. Maulana apa? Maulana daripada Morocco, kemudian datang ke Malaysia, kemudian balik ke Madinah. Ramai orang mencium dia. Itu baru keturunan Rasulullah. Kalau jumpa Rasulullah macam mana pula? Memang tak jumpa Rasulullah tuan-tuan. Memang kita tak mampu ataupun tak layak pun nak jumpa Rasulullah. Walaupun boleh dan harus kita jumpa Rasulullah, tapi jumpa Rasulullah ni dalam keadaan yaqazah, dalam keadaan sedar ni hanyalah para sahabat saja. Kalau sahabat dia jumpa Rasulullah tu zaman hidup dia, bertalaki dengan Rasulullah, jumpa dengan Rasulullah, tapi para sahabat tak pernah mimpi pun Rasulullah. Yang mimpi ni orang kita sekarang ni. Ramai yang mimpi jumpa Rasulullah, amal tak seberapa, tapi mimpinya lebih. Ni yang berlaku sekarang, nak dapatkan kelebihan pandangan orang lain, nak dapatkan sanjungan orang lain. Jangan main dengan dia ni. Jadi mimpi jumpa Rasulullah ni. Rasulullah pernah cakap dengan dia macam ni. Ni yang berlaku pada golongan-golongan tarikat, golongan-golongan contohnya macam Arkam dulu, apa diharamkan, dia mimpi Nabi saja. Tapi para sahabat dulu tak pernah mimpi Nabi. Sayyidina Ali perang dengan Sayyidina Muawiyah, dua-dua ni sahabat, tapi dua-dua ni tak pernah mimpi pun yang Rasulullah kata engkau ni benar, tak ada. Tak pernah ada dapat mimpi pun. Sayyidina Ali berperang dengan Aisyah. Aisyah pun tak pernah mimpi jumpa Rasulullah yang mengatakan kau benar wahai Aisyah, tak ada. Orang zaman sekarang pula yang mimpi banyak tuan-tuan. Yang duduk kat mana? Duduk kat Malaysia ke, duduk kat Indonesia paling banyak sekali. Ngakulah diri dia keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ramai ni tuan-tuan, tuan-tuan berjaga-jaga dan berhati-hatilah dengan golongan ini, sebab golongan ini cukup ramai dah sekarang ni. Hebat-hebat. Hebat ni dari segi apa? Dari segi penampilan dia, pakaian dia, serban dia, cakap dia, penjual apa-apa yang disampaikan, segala-galanya. Jadi jangan kita terpengaruh. Sebab baru-baru ni kita dah terpengaruh dah. Bukan orang awam saja terpengaruh, orang yang tinggi belajar agama pun terpengaruh. Sebab itu Terengganu, Kelantan, dia nak datang ceramah, ditolak. Dan JAKIM telah menyiasat orang ni yang kata dia ada 38 cicit. Cicit yang ke-38 daripada Rasulullah SAW. Rupanya dia ni adalah seorang penipu, seorang yang membuat penipuan, buat macam-macam perkara yang jenayah yang dia buat, penggubalan wang haram dan sebagainya pernah dia buat. Tapi ngaku cicit Rasulullah. Orang kita pula tak siasat. Bila JAKIM siasat, jumpa dia ni bukan, sebenarnya dia adalah palsu, baru kita tahu bahawa kita dia tertipu. Orang yang dah pergi berjumpa dia kat KLA baru ni, mencium tangan dia, bergebut-gebut lelaki dan perempuan, pun dah tertipu tuan-tuan. Ini yang berlaku sekarang. Kita mudah emosional, kita mudah emosi dalam hal sebut dia hal Rasulullah, kita emosi.
Kita kena jalan, cari jalan ni berdasarkan ilmu, betul ke turunan dia ni? Bukan emosi je. Sebut Rasulullah, kita pun terus tak payah tanya lagi. Jadi sebab perkara-perkara seperti ini kita kena jaga-jaga di akhir zaman ni, tuan-tuan. Ya. Setengah ulama kata zaman kita ni zaman terakhir. Ya, zaman yang akhir. Kita yang kata zaman terakhir, tetapi kita baca tak ayat Quran. Yang Allah sebutkan zaman terakhir itu bila? Dalam Quran banyak kita baca yang mudah-mudah muqaddam tu kita baca cukuplah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbara, habis baca. Itulah zaman terakhir. Apabila gempa bumi berlaku dan segala isi bumi ini dikeluarkan. Pada masa itu tak? Dengan permatanya, dengan emasnya, dengan apa segala-galanya yang bernilai. Bumi ni dikeluarkan isi dia. Tak ada siapa nak lagi masa tu. Sebab akhir zaman. Tapi akhir zaman kita ni nak tak kita semuanya? Lagi nak. Yang kita kata akhir zaman sekarang ni kita semua kita nak. Tapi kalau akhir zaman yang tu, satu pun kita tak nak. Walaupun dah keluar isi bumi. Ambil lah buah pendak emas. Ambil lah buah pendak permata. Orang tak nak. Itu dah katakan akhir zaman. Kalau sekarang ni, boleh tak kata akhir zaman? Semua kita nak. Ya tak? Segala-gala kekayaan semua kita nak. Jadi tak boleh, tak sampai lagi. Ya? Kalau ikut daripada ayat Quran, tak sampai lagi. Yang kita nak katakan akhir zaman. Ya? Menurut sebagian ulama bahawa para nabi dan para syuhada akan tetap dihisap. Ya? Dengan melihat ayat daripada surah Az-Zumar ayat 69, maksudnya dan diberikanlah buku perhitungan perbuatan masing-masing. Buku semua diberi kepada para syuhada, para nabi, dan didatangkanlah para nabi saksi-saksi dan diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dirugikan. Nabi-nabi pun kena didatangkan saksi. Nabi Nuh, Allah panggil, wahai Nabi Nuh, engkau sampaikan tak risalah yang aku perintahkan wahyukan kepada engkau, kepada umat engkau? Apa jawab Nabi Nuh? Ya Allah, ya Tuhan, Tuhanlah yang maha mengetahui. Itu jawapan orang, para Nabi, para Rasul. Kemudian panggil umat dia, wahai umat Nabi Nuh, ada tak Nabi Nuh ni sampaikan risalah dia kepada kamu? Tak ada, ya Allah, ya Tuhan. Dia tak sampaikan apa pun. Itu dikatakan didatangkan saksi-saksi daripada kaum dia sendiri, daripada umat dia sendiri. Jadi umat Nabi Nuh ni pada dunia lagi sampai akhirat dia penipu. Dia tak cakap benar. Dia kata Nabi Nuh tak sampaikan risalah pada dia, padahal Allah dah sampaikan dan dah perintahkan Nabi Nuh menyampaikan risalah, dan sehinggakan Allah selamatkan Nabi Nuh, dan diperintahkan Nabi Nuh itu mendirikan, membina kapal. Ya, sebab Allah dah bagi tahu dah hujan akan turun berminggu-minggu dan banjir dunia akan berlaku, kau buat kapal dulu tengah-tengah padang pasir. Umat Nabi Nuh pun heran, macam mana pula Nabi Nuh ni buat kapal tengah padang pasir, laut jauh, kita ni buat kapal kat Combong ni orang heran tak? Taklah berapa heran, 30 km je kan, tarik dengan tali dengan kereta apa yang jentolak yang besar tu pun tak apa. Tapi tengah padang pasir sana Nabi Nuh buat kapal. Ya, yang menjadikan orang kaum dia atau umat dia berasa terkejut. Dia kata Nabi Nuh ni gila lah dan sebagainya, buat kapal di tengah-tengah padang pasir. Rupa-rupanya Nabi Nuh dia dapat perintah membuat padang pasir, membuat kapal di tengah padang pasir itu sebab hujan akan turun dan membanjiri dunia ini. Dan Nabi Nuh dan kumpulan dia sahaja yang selamat, tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Itu Nabi-Nabi juga akan dihisap di akhirat besok. Apatah kita lagilah dihisap. Ya? Akan dihitung satu persatu daripada kita mula balik sampailah kita mengakhiri kehidupan kita ke dunia ini, sama ada kita boleh mengucap 2 kalimah syahadah ataupun tak boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Daripada mula kita lahir sampai kita nak mati, sampai nyawa kita sakratul maut, ruh kita keluar dari jasad kita, dapat tak kita melafazkan kalimah la ilaha illallah, semuanya akan ada catatan dia, tuan-tuan. Ini manusia biasa pun lebih lagi lah, sedangkan para rasul, para nabi, para syuhada pun akan dihisap di akhirat besok. Kita ni lebih lagi lah.
So Allah sebutkan dalam Al-Quran, innallaha sari'ul hisab. Allah itu sangat cepat penghisapan dia. Tak ada lambat, ya. Sekejap dia semua boleh tahu berapa trilion manusia waktu tu, semua boleh tahu. Sebab manusia ni bukan zaman kita aja. Zaman sejak Nabi Adam lagi. Semua dikumpulkan sekali. Dan dalam satu kumpulan tu tuan-tuan dan puan, ya, di padang mahsyar tu bukan saja manusia dikumpulkan, jin, syaitan, iblis semua disamakan waktu tu. Semua dihisap. Ya. Semua akan diberikan balasan sewajarnya, terutama sekali orang kafir lah. Orang kafir akan terus dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian dalam surah An-Nisa pula disebutkan, maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi, yakni rasul dari tiap-tiap umat. Ya, macam mana keadaan orang kafir bila setiap orang kafir ataupun umat-umat manusia yang terdiri per orang kafir itu datangkan rasul-rasulnya untuk jadi saksi kepada mereka, dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu. Dan akhirnya bila berlaku pertelingkahan di antara umat rasul-rasul itu dengan rasulnya sendiri, maka Nabi Muhammad akan didatangkan pula untuk menjadi saksi. Sehingga umat Nabi Nuh kata, wahai ya Allah, kenapa pula panggil Nabi Muhammad jadi saksi? Dia datang kemudian, kami datang dulu, macam mana dia boleh tengok kami? Ini pun dipertikaikan di akhirat besok. Ini kita tak ingat dan kita tak tahu. Sebab itu Al-Quran menceritakannya supaya kita tahu besok, ya, Nabi Muhammad akan jadi saksi kepada semua umat-umat yang ada di padang mahsyar itu, daripada zaman Nabi Adam lagi sampailah kepada zaman Nabi Muhammad, kan sampailah kepada zaman kita ni. Kita ni 1400 tahun, ya. Banyak orang nak cuba kata dia keturunan Nabi, banyak orang cuba nak menggelarkan diri dia dengan habaib, menggelarkan diri dengan berbagai gelaran, ya, supaya orang sanjung dia, orang hormat dia. Ini orang Nabi ni, keturunan Nabi ni, kita mesti hormat dengan dia. Jadi kita kena berhati-hatilah dalam soal ni supaya kita tidak terpengaruh, ya, dengan pengaruh-pengaruh yang mungkin menyebabkan kita tergelincir ataupun kita sesat dalam kehidupan kita ini, tuan-tuan dan puan-puan. Sedangkan yang dimaksud dengan syahid atau saksi di sini adalah para nabi, yakni setiap umat yang dihisab maka nabinya akan menjadi saksinya. Semua umat-umat nabi dahulu, ya, akan dihimpunkan dan nabi dia sendiri jadi saksi pada umat dia. Ya, Nabi akan ditanya, sampai ke tidak wahai Nabi Nabi Yusuf, kau utusan risalah yang aku perintahkan, kata Rasulullah, pada umat kau. Nabi Yusuf kata sampai. Ada umat-umat dia mungkin ada yang degil kata tak sampai, dan berbagai lagi lah yang berlaku di akhirat, ya. Maka Nabi-Nabi itu sendiri akan jadi saksi kepada umat dia. Tapi menurut pendapat sebagian ulama yang lain, bahawa yang menjadi saksi seperti yang dimaksud dalam ayat di atas adalah malaikat pencatat amal. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala lah yang lebih mengetahuinya. Tapi sebagian besar ulama, pendapat ulama, sebagian ulama yang lain pula berpendapat bahawa saksi yang sebenarnya kita di akhirat besok ialah malaikat Raqib dan Atid. Itu kita tak dapat lagi, tuan-tuan. Mana yang kita beri dia ikut. Malam ni mana nak beri? Malaikat tahu dah. Sebab malaikat dah terbaru dah. Kalau seseorang itu ada niat yang baik dia nak buat dalam kehidupan dia pada malam ini, ke mana pun dia pergi, maka malaikat akan terbau dengan bau yang wangi kepada orang tersebut. Malaikat tahu. Kalau kita nak ada niat yang baik, maka malaikat tahu kita nak buat baik dalam malam tu, bau kita wangi. Kalau tak, bau kita tak wangi lah. Sebab tu kadang-kadang tuan orang tua-tua kita ni pun pandai juga. Ya. Bila berbual-bual sama-sama ramai-ramai tu, semua senyap. Tu apa? Ada bau wangi lalu. Ramai kata, itu malaikat lalu tu. Tak nampak tapi bau ni ada, bau wangi tu. Ya. Itu malaikat lalu tu. Semua tiba-tiba senyap. Bukan tahu pun malaikat lalu, tapi bila dah selesai lepas tu, itu malaikat lalu tu. Itu sebab bau dia wangi. Tapi kalau bau busuk, itu siapa terkentut tu. Itu lain bab lah. Ya? Baik tuan-tuan.
Tapi menurut sebagian beberapa ulama yang jadi saksi kepada kita besok, malaikat rakib dan atid, ini pun dipertikaikan oleh manusia. Dia kata rakib dan atid ni tak betul, dia tak tulis betul. Ada yang dia tak nampak, ada yang dia nampak. Inilah manusia, tuan-tuan. Ya. Sebab itu dalam Quran Allah menggambarkan manusia-manusia yang degil ini dengan watak-watak yang tertentu, seperti Fir'aun, seperti Namrud, ya. Ini raja-raja raja-raja yang sangat degil, seperti Qarun, seperti Qarun dan sebagainya lagi lah yang digambarkan dalam Al-Quran tu. Itu makhluk yang Allah jadikan wataknya watak yang dipengaruhi oleh iblis, yang jahat. Haman, yang gila harta, Qarun, yang gila pangkat, Haman, yang gila duduk kedarjatan, yang gila kuasa, Fir'aun, ya. Qarun, Haman, Fir'aun, lagi siapa lagi? Orang lagi. Semua ada gambarannya dalam Al-Quran. Cuma kita nak pakai sebagai satu pengajaran tauladan kepada kita ataupun tidak, itu bila kita baca Quran. Sebab itu baca Quran dengan baca je. Betul kita baca dengan tajwid, dengan taranum, dengan lagu-lagu dan hebat-hebat. Tahu tak kita cerita kita baca tu? Kadang-kadang kita baca dengan lagu yang sedap, rupanya cerita yang sedih. Lagunya sedap, mendayu-dayu, tapi rupanya cerita sedih dalam tu. Ya? Cerita Fir'aun menyeksa Bani Israel, kita bacalah dengan lagu taranum yang bagus, tapi sebenarnya kita tak faham apa isi kandungan dia. Sebenarnya cerita yang sedih, cerita yang berlaku kerana kezaliman manusia terhadap manusia yang lain. Ini kita kena faham. Bila baca Quran, tengok ayat tu dan saksikan sendiri apa yang diceritakan, dan lihat sendiri apa yang diceritakan dalam Al-Quran itu sebagai satu pengajaran kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan. Beberapa ulama mengatakan bahawa apabila umat dan rasul mereka telah didatangkan, maka akan dikatakan kepada mereka, apa yang akan kalian jawab terhadap rasul-rasul ini? Sedangkan hal yang sama juga dikatakan kepada para rasul, apa yang akan kalian jawab? Ya? Allah akan panggil umat-umat dan akan panggil juga rasul-rasulnya, dan tanya pada umat manusia, dan tanya pada rasulnya, apa dah jawab, ya? Bila ada soalan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya? Apa yang akan kalian jawab terhadap rasul-rasul ini, dan apa yang rasul-rasul jawab terhadap persoalan daripada umat dia. Jadi apa yang dijawab oleh rasul, para rasul itu hanya menjawab, kami tidak mengetahuinya, hanya engkaulah yang mengetahui segala yang gaib. Ini adalah sifat tawaduk para rasul dan para nabi. Mereka tak dengan megah dan bangga, kami dah berjaya. Contohnya lah, kalau kita katakan Nabi Muhammad ditanya oleh Allah SWT, maka Nabi Muhammad jawab, sesungguhnya aku telah menyampaikan segala risalah aku, dan tengok sendirilah macam mana umat Islam ni berapa ramai sampai hari ni. 1.4 bilion berjayanya, daripada 4 orang asalnya 1.4 bilion. Tapi tidak berlaku pada Nabi seperti sedemikian. Nabi tidak akan bercakap sesuatu yang menunjukkan takabur dia, kebongkakan dia, kesombongan dia. Cuma dia dijawab, hanya Allah sahajalah yang tahu. Nabi tak jawab. Kalau tanya Nabi Muhammad boleh jawab. Daripada negeri Mekah, daripada negeri Madinah, merebak sampai ke Andalusia, sampai ke Iraq, sampai ke Sin, sampai hari ni Islam sampai ke Nusantara, Afghanistan, Pakistan hari ni. Dan umat Islam yang paling ramai di Pakistan, Afghanistan tu, dan di Nusantara ni, di sebelah Asia Tenggara ni, umat Islam yang paling ramai sekali di Indonesia, 270 juta. Kita umat Islam kita kat Malaysia ni semua kita ada 32 juta penduduk. Umat Islam hanya lebih kurang dalam 15 juta je, tak ramai. Dalam 15 juta tu berapa orang sahaja yang melaksanakan sembahyang dengan sempurna mengikut kajian statistik yang dikeluarkan oleh, kalau tak silap saya 2-3 tahun lepas, dia kata umat Islam kat Malaysia ni hanya 20% sahaja yang sembahyang. Yang lain tu sembahyang tetapi tidak sempurna. 20% saja yang sembahyang yang sempurna. Itu dalam Malaysia. Kalau seluruh dunia macam mana, tuan-tuan? Tuan-tuan tengok sendirilah bagaimana orang lain, umat-umat lain di Pakistan, di Afghanistan, di India, di Thailand, umat Islam di Filipina,
semayang ke tidak dia. Ini kita tak tahu. Tapi yang kita tahu di negara kita ni, alhamdulillah, kita ada jabatan agama, kita ada jabatan mufti, kita ada JAKIM, ya, yang membetulkan keadaan umat Islam di negara kita. Sebab itu kita dapat tahu bahawa yang cuba nak menyesatkan umat Islam di negara kita ini akan dapat diketahui dengan lebih segera kalau disiasat dengan segera, tuan-tuan, ya. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, di akhirat besok, ya, para manusia dipanggil satu persatu untuk dihisap. Macam mana tuan-tuan? Tiap-tiap seorang kena panggil. Allah panggil tiap-tiap seorang. Macam mana nak panggil tiap-tiap seorang? Manusia triliun ramanya, berjuta, beratus, beribu-ribu juta. Tapi Allah Maha berkuasa. Mudah saja bagi Allah, ya, nak panggil. Contoh yang inilah, tuan-tuan, ya. Kalau kita dapat tahulah, ya, berapa ramai manusia yang mati dalam 1 minit, dalam 1 jam, dalam 1 hari di seluruh dunia lah. Seluruh dunia hari ni berapa ramai manusia yang mati. Yang kita tahu sekarang ni, yang mati dalam masa tempoh 1 jam ni ataupun 2 jam, 3 jam, cukup ramai. Cuma kita tak buat kiraan je, ramai. Di Malaysia, di kampung ni banyak ni orang mati, di daerah ni banyak ni orang mati, di negeri ni banyak mati, di negara ini banyak ni mati, seluruh negara, seluruh dunia ni dalam satu masa berapa ramai Allah ambil roh dia keluar daripada jasad dia. Itu satu. Allah ambil balik roh dia. Dan berapa banyak Allah telah kurniakan nikmat kepada setiap manusia ni. Setiap manusia sekarang ni ada 8 bilion lah dalam hidup kita bersama dengan kita. Tapi daripada Nabi Adam sampai hari ni berapa banyak? Ya? Semua Allah kurniakan kebaikan. Antaranya ialah Allah kurniakan mata. Mana kita nak cari mata? Allah kurniakan telinga, mana? Tapi Allah bagi segala-galanya itu dengan percuma. Ya? Allah bagi. Kalau nak dihimpunkan semua mata ni dihimpunkan, berapa juta tan kita nak dapat mata ni dia, tuan. Tapi Allah ciptakan tu dengan mudah sahaja. Begitu juga Allah kira hisap kita besok dengan mudah saja. Allah ciptakan semua nikmat itu dengan mudah, dan Allah ambil besok dengan mudah, dan Allah kira balik semua perbuatan kita tu dengan mudah. Sebab itu kita jumpa dalam Al-Quran Allah sebut iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bila Allah hendakkan sesuatu tu, Allah cakap aja kun fayakun, jadi maka jadilah. Tak ada tertangguh-tangguh, tak ada teragak-agak lagi, tak ada tertunda-tunda, tak ada. Ya, bila jadi, jadilah. Sebab itu dalam Quran kita jumpa ayat idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Bila ajal mereka itu sampai, maka tidak sedikit pun dilewatkan dan tak sedikit pun didahulukan, tepat pada masanya. Kita tahu bahawa Allah tu Maha berkuasa. Kita hanya dapat lihat daripada apa yang kita nampak aja, tapi apa yang ada di keliling ini menunjukkan Allah tu Maha berkuasa. Berjalan matahari, berjalannya bulan, berjalannya bintang, lautan yang luas semua diciptakan Allah, gunung ganang, ribu taupan dan sebagainya, hujan lebat, semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanyalah sebagai makhluk, kita menerima apa saja yang ditentukan oleh Allah. Kalau hujan-hujan lah, kalau ribut-ribut lah, kalau gempa bumi lah, kalau tsunami lah, kita tanggung. Boleh tahan tak? Bolehlah kita tahan kalau tsunami nak berlaku? Tak mampu. Kalau ribut taufan berlaku, hujan lebat berlaku, kita tak dapat nak tahan. Ini Allah yang tentukan, dan tak ada manusia yang mampu nak menahan apa-apa yang Allah nak turunkan itu. Sebab setiap apa yang Allah turunkan itu ada hikmahnya, ada kebaikannya, dan ada faedahnya, ada manfaatnya kepada manusia. Ya. Jadi sebab itulah kita sentiasa, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita sihat, kita kuat dan dapat beribadah. Dan bila sampai masanya kita tak mampu nak beribadah, ya, maka pada waktu itu sampai pula masanya kita, ya, melakukan ibadah kita dengan cara yang tak sama dengan kita dirikan sekarang ni. Kalau kita diri sekarang ni ikut apa yang disabdakan Rasulullah, sallu qa'iman, ya,
Sallu qa'iman. Ya, fa in lam tastati' fa qa'idan. Semayanglah berdiri. Kalau tak mampu berdiri, hendaklah duduk semayang. Kalau tak mampu berdiri, boleh duduk. Yang satu masa dulu, bab duduk ni lah orang bertikai macam-macam duduk. Macam mana duduk, atas kerusi kau duduk, atas lantai kau duduk, atas mana lagi, ya, duduk kat ujung masjid kau, duduk kat tengah masjid kau, duduk belakang tiang kau, macam-macam. Tapi Rasulullah sebut, idza lam tastati', sekiranya kamu tak mampu berdiri, faqa'idan, maka semayanglah sambil duduk. Rasulullah tak sebut duduk macam mana, tak ada sebut. Kita lah fikir macam mana nak duduk yang sesuai dengan kita, yang kita sihat duduk semasa semayang. Nak berlunjur ke duduk, ya, nak duduk bersela ke, mana yang selesa dengan kita. Duduk atas kerusi ke, tak duduk atas kerusi ke, itu yang selesa. Rasulullah tak tunjuk nak duduk macam mana, ya. Rasulullah tak tunjuk. Cuma Rasulullah kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kamu semayang seperti mana kamu lihat aku semayang. Siapa yang lihat Rasulullah semayang? Para sahabat, para tabi'in lihat sahabat, para tabi'in dilihat oleh para tabi'in, para tabi'in dilihat oleh para tabi'in. Sampailah kepada hari ini pada ulama-ulama, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Maliki, Imam Hanafi. Sampailah pada ulama-ulama mutaakhirin. Sebab itu Rasulullah sebut dalam hadisnya, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah waris para nabi-nabi. Ulama adalah pewaris nabi, bukan dia jadi nabi, tetapi dia mewarisi apa yang disampaikan oleh nabi. Ya. Sebab itu bila ulama menyampaikan pengajaran itu adalah datangnya daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah bila bercakap, selain daripada wahyu Allah yang datang melalui malaikat Jibril, Rasulullah bercakap adalah datang juga daripada apa yang disebutkan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang dicakapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan ikut hawa nafsu dia, tapi apa yang diwahyukan oleh Allah. Rasulullah tak bercakap sesuatu yang tidak mempunyai petunjuk daripada Allah. Semuanya ada petunjuk daripada Allah. Cuma kita saja tuan-tuan dan puan, bila nak buat satu amal ibadah tu, mintalah petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang penting. Sebab itu hari-hari kita baca Fatihah, kita baca apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Hari-hari kita baca tu. Kalau kita semayang satu hari 5 waktu sehari semayang, kalau mesti kita semayang 5 waktu sehari semayang, berapa kali kita baca ihdinas siratal mustaqim? Kalau 4 waktu 4 kali. Kalau 17 waktu 17 kali, itu satu hari. Kalau 10 hari 20 hari, setahun, 20 tahun, 30 tahun, berapa kali kita minta? Dapat tak dapat? Itu je. Ada perubahan tak ada perubahan pada diri kita? Semakin meningkat ketakwaan kita, semakin merusut ketakwaan kita. Semakin tinggi ke iman kita, semakin rendah ke iman kita. Ya? Jadi ini yang kita perlu, perlu tahu, iaitu kita hendaklah sentiasa meminta pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diberikan petunjuk. Dan kita memang minta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan, sekian itulah dulu pada malam ini, Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kehidupan kita dan menunjukkan taufik dan hidayah kepada kita semua, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa ilhamu malaikatil muqarrabin fi abdin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala